Okay, hai. Nama Cikgu Jana. Cikgu akan mengajar hari ini kimia bab 4 tajuk termokimia ataupun termokemistri. Okay, so kita tengok. Okay, termokimia ataupun termokemistri terbagi pada dua jenis. Yang pertama adalah eksotermik ataupun eksotermik. Yang kedua adalah endotermik. So, apa itu eksotermik? Apa itu endotermik? Eksotermik biasanya adalah tindak balas yang membebaskan haba. So, ini adalah bebaskan haba, release heat. So, this one exo, mengeluarkan haba, release heat. So, untuk endotermik dia adalah absorb heat. So, dia menyerap haba. So, ini adalah perbezaan antara dua jenis tindak balas ni. So, untuk exotermik dia membebaskan haba. So, untuk dia punya simbol biasanya adalah delta H dia biasanya simbol dia adalah negatif. So, dia negatif delta H sebab dia membebaskan haba. So, untuk endotermik dia akan serap haba. So, dia biasanya adalah positif delta H. So, untuk exotermik ini adalah exo. Untuk exotermik biasanya hasil dia ataupun produk tindak balas tu, the product of the reaction biasanya mempunyai tenaga. The energy level is lower than the reactant. So, the tenaga, level tenaga, aras tenaga untuk hasil tindak balas biasanya lagi rendah berbanding dengan bahan tidak balas. Sebab apa? Sebab kebanyakan haba-haba itu, tenaga haba sudah dikeluarkan, sudah dibebaskan. So, yang berada, so tenaga yang masih ada dalam hasil tu lagi rendah. So, untuk endo disebabkan dia serap haba. So, dia punya energy level, tenaga dia, level tenaga dia untuk hasil adalah lagi tinggi daripada bahan. So, ini adalah untuk exotermik dengan endotermik. So, untuk termokimia, untuk termokemistri kita ada haba tindak balas, heat of reaction. Kita akan belajar 4 jenis haba tindak balas, heat of reaction. So, keempat tindak balas ni adalah exotermik. So, keempat tindak balas ni adalah exotermik. So, sebab tu kalau awak mengira mendapatkan delta H ni, awak kena pastikan value ataupun nilai delta H tu mestilah negatif. Jangan lupa letak negatif sebab mereka ni semua adalah mereka ni adalah exotermik. Okay, so, ada 4 kan. So, nanti kita akan tengok balik apa haba tindak balas, apa jenis haba tindak balas tu. Okay. Yang paling penting sekali ada 2 equation yang kena hafal dan kena tahu. Okay, yang first sekali adalah delta H. So, delta H adalah heat of reaction. Delta H ni adalah simbol untuk heat of reaction atau haba tindak balas, equal to perubahan haba bahagi dengan bilangan mol, atau dalam bahasa Inggeris the heat of reaction equal to heat change divide with number of mol. So, apa itu perubahan haba? So, apa itu heat change? So, perubahan haba equal to MC delta. Okay, apa itu M? M adalah jisim larutan. Ataupun jisim larutan ataupun mass of solution. So, awak kena pastikan bila jisim ni dia punya unit mestilah dalam dari segi gram. So, G, gram. So, jisim larutan ataupun mass of solution. So, pastikan larutan je. Kalau dia bagi, kalau contoh dalam equation tu dia bagi jisim pepejal, mass of zinc ke mass of silver. So, itu awak kalau dia adalah pepejal, serbuk ke apa, bukan larutan, so awak jangan masukkan dalam equation ni. So, dia nak jisim larutan saja. Apa itu C? C adalah specific heat capacity of solution ataupun muatan haba tentu larutan. Okey.
So untuk C ni dia adalah fix, dia tetap. Value dia adalah 4.2 joule per gram per degree Celsius. So ni memang awak kena hafal. So C saja memang fix, memang tetap 4.2 joule per gram per degree Celsius. So apa itu theta? Theta adalah perubahan suhu ataupun temperature, the change in temperature. So temperature change lah. Macam mana nak dapatkan perubahan suhu? Suhu akhir tolak dengan suhu awal. So biasanya suhu akhir tu lagi, value dia lagi tinggi kan. So suhu akhir tolak suhu awal, dapatlah perubahan suhu, the temperature change. So ingat, M C theta, M adalah gisim in gram, C adalah value ni, dan theta adalah perubahan suhu dalam unit dia, degree Celsius. So itu adalah untuk haba tindak balas. Haba tindak balas dan juga perubahan haba. So macam mana nak dapatkan haba tindak balas? So haba tindak balas equal to perubahan haba bahagi bilangan mol kan. So daripada sini kita tahulah cara nak dapatkan haba tindak balas adalah MC theta bahagi dengan bilangan mol ataupun number of mol. So ni adalah equation yang penting lah tak awak hafal. Okay. So kita tengok, itu adalah general equation. Okay, so kita tengok apa itu haba tindak balas. So ada 4 kan. So kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama adalah haba pemendakan. So haba pemendakan ni ataupun heat of precipitation. Apa itu heat of precipitation? Dia adalah haba yang terhasil apabila 1 mol mendakan terbentuk. So heat of precipitation is the heat released when 1 mole of precipitate is formed. So apa itu mendakan? Apa itu precipitate? So basically precipitate ataupun mendakan ni adalah garam yang tak larut. So dia tak larut lah. So kalau kita tengok form 4 dulu kita ada belajarkan garam larut, garam tak larut. So ni kita belajar pasal haba yang terhasil apabila garam tak larut ni terbentuk. Okay, so sebagai contohnya ini adalah equation untuk penghasilan precipitate, mendakan. So daripada sini awak boleh tengok mendakan ataupun garam tak larut adalah PbSO4. So nano NaNO3 sodium nitrate ataupun natrium nitrate adalah garam yang larut. So ni sahaja yang tak larut. So larut, tak larut. Okay. So ni aqueous. Ni adalah mendakan ataupun precipitate, tu adalah aqueous. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ini adalah formula kimia ataupun chemical formula. So untuk haba pemendakan heat of reaction, haba tindak balas, penting untuk kita tahu ionic equation, persamaan ion. So cuba kita tengok untuk PbNO3 sebabkan dia larut, dia adalah aqueous. So kat sini akan hasilnya Pb2+. So dia bila dia larut dia menjadi ion. So ni adalah NO3 minus. Dia jadi ion Pb2+ menjadi NO3 minus. Yang ni pula akan jadi Na plus. Yang ni akan menjadi SO4 2 minus. So ini pun akan jadi ion. Okay, yang ini dia still stay sebagai PbSO4 sebab dia tak larut. So dia still dia masih lagi akan membentuk PbSO4. Dia tidak menjadi ion. Okay, yang ni pula 2 Na plus dengan 2 NO3 minus. So kalau daripada equation ni awak tengok kat sini, untuk bahagian reactant, bahagian bahan dengan bahagian produk hasil dia, awak boleh potong bahagian yang
sama, kondisi dia still sama. So contohnya kalau ni ion, itu pun ion. So ni contohnya NO3 nitrate, kat sini pun ada NO3. So awak boleh potong, dipotong. Kat sini ada Na, 2 Na, sana pun ada Na. Disebabkan dia masih lagi dalam kondisi yang sama, masih lagi dalam keadaan ion, so awak boleh padam. So kat sini Pb2+, kat sana dah menjadi mendakan. So ionic equation ataupun persamaan ion untuk haba pembendakan PbSO4 adalah Pb2+ plus SO4 2- menjadi PbSO4. So ini adalah ionic equation-nya. Kenapa penting untuk awak tahu benda ni? Sebab nanti bila awak nak buat energy level diagram, awak nak buat tenaga ni, aras tenaga, so apa awak perlu buat? Okay, so kat sini Pb2+ plus SO4 2- letak kat atas, and then hasil dia PbSO4. So kat sini dah diberitahu dia punya haba pembendakan. So haba yang terhasil apabila PbSO4 ni terbentuk. So kita letak kat sini delta H equal to negatif 50.4 kJ per mol. So ni adalah energy level diagram ataupun gambar rajah aras tenaga. So ni adalah tenaga lah, kabel ya. So itu adalah cara-cara untuk membuat energy level diagram. Okay, so kita tengok contoh soalan. 60 cm3 dengan kemolaran ataupun molarity 0.25 mol DM3 AgNO3. So AgNO3 ni maksudnya silver nitrate ataupun argentum nitrate dicampurkan dengan ni Ki potassium iodide ataupun potassium iodide. So perubahan suhu adalah daripada 29 darjah Celsius menjadi 32 darjah Celsius. So menaik. So dia beri C equal to 4.2 joule per gram per degree Celsius dan ketumpatan density adalah 1 gram per centimeter cube. So dia tanya, dia dah bagi semua info ni, berapakah haba pembendakan untuk AgI? What is the heat of precipitation for AgI? So apa yang kita nak buat? First kali yang kita perlu buat, awak semua disarankan untuk buat balance equation. So apakah dia punya balance equation kat sini? So first kali apakah equation dia? So AgNO3 campur dengan Ki menghasilkan AgI. Dia dah bagi tahu kat sini, ni adalah hint. So Ag ni bergabung dengan I kat sini, AgI. So apa balance dia? Balance dia adalah NO3 dengan NO3 dengan K. NO3 dengan K. So dia akan jadi KNO3. So mendakan ataupun precipitate yang tidak boleh terurai, yang tak larut adalah AgI. So awak tengok kat sini, daripada sini. So 1 mol AgNO3 ni dah balance dah balance. So daripada ni kita dapat simpulkan 1 mol AgNO3 akan bertindak balas dengan 1 mol Ki akan menghasilkan 1 mol AgI dan juga 1 mol KNO3. So kalau kat sini kita dapat dah. Awak boleh tengok kat sini, awak boleh letak ni adalah 60 cm3. Ni pun 60 cm3. Okay, so kita dah letakkan info-info dia untuk dia punya volume, isi padu dan juga dia punya kemolaran ataupun molarity.
So sekarang dia minta apakah haba pemedakan. So kalau dia minta haba pemedakan ataupun heat of precipitation, maksudnya dia minta apakah bilangan delta H. So first kali selepas awak dah buat ni yang first step, awak dah buat macam ni kan. The second step adalah awak cari perubahan haba, heat change. Apakah heat change dia? So heat change equal to mc theta kan. So mc theta. So m, berapakah mass of solution, berapakah jisim larutan. So kat sini kita ada dua larutan kan, larutan pertama dengan larutan kedua. So apa kita buat? Kita gabungkan, kita tambah dua-dua tu. So 60 campur dengan 60. So dua-dua tu kita gabungkan. So ni jadi cm3, betul? So ni m lah, m equal to berapa? So cm3. So kita tak nak unit dia cm3, kita nak dia unit dia gram. So untuk tukarkan kepada unit gram, apa yang kita perlu buat? Kita gunakan equation ni. So ketumpatan ataupun density equal to sama dengan 1 gram per centimeter cube. So yang ini awak darab dengan density 1 gram per cm cube. So potong sini dapat berapa? 120 gram. So M dah dapat. Okay, M dah dapat. C dah dapat ke belum? C memang fix, memang 4.2 joule per gram per degree Celsius. So ini pun awak dah dapat. Theta adalah perubahan suhu. Apakah perubahan suhu dia? So kat sini dia dah bagi dah. Daripada 29 jadi 32 kan. So theta, apa itu theta? So theta adalah 32 degree Celsius tolak dengan 29 degree Celsius. So dapat berapa? So 32 tolak 29 degree Celsius dapat 3 degree Celsius. Okey, so dah dapat dah. M dah dapat, C dah dapat, theta pun dah dapat. So apa perlu buat? Buatlah macam ni. So M C theta equal to 120 gram darab dengan apa itu C? 4.2 joule gram. Kita buat macam ni joule gram degree Celsius darab dengan 3 degree Celsius. So, M C theta. So daripada sini awak boleh potong gram dengan gram, degree Celsius dengan degree Celsius. So total nanti awak akan mendapat unit dia adalah joule. So berapa? 120 darab 4.2 darab dengan 3 adalah 1512 joule, 1512 joule. So ni adalah untuk perubahan haba. Tapi soalan minta delta H, haba pemedakan. So the next step, so ni yang kedua awak kira MC theta. So apakah step nombor 3? Step nombor 3 awak guna equation yang ini. So apa itu delta H? Delta H equal to perubahan haba bahagi dengan bilangan mol, heat change bagi number of mol. So perubahan haba kita dah ada. Macam mana kita nak dapatkan bilangan mol? So bilangan mol, ingat tak cara nak dapatkan bilangan mol? Ingat lagi tak equation? N equal to mv bahagi 1000. So awak M adalah kemolaran ataupun molarity, V adalah volume ataupun isi padu. So apa molarity dia? Awak boleh pilih antara dua-dua ni sebab ni lebih kurang sama. Number of mole pun sama. Yang untuk yang ni bila kita seimbangkan untuk balance equation dia, ini satu, ini pun satu. So yang ini pun sama. So awak boleh pilih antara dua. So kita ambil yang ni lah. So dia punya molarity adalah 0.25 mol per dm3. Dia punya volume dia adalah 60. So awak darab dengan 60 cm3. Tapi this one disebabkan awak bahagi dengan 1000,
dia punya unit sudah bertukar. Dia bukan CM3 lagi, dia dah menjadi DM3. So kat sini awak boleh potong-potong. So DM3 akan dapat mol. So 0.25 darab dengan 60 bahagi dengan 1000. So tengok berapa dapat. Akan dapat 0.015 mol. Okay. So 0.015 mol ni adalah AgNO3. Tapi kalau kita tengok perkadaran ni, 1 mol AgNO3 akan menghasilkan 1 mol AgI. So kalau kol AgNO3 ni hanya 0.015 mol, berapa mol AgI? Dia number of mol dia pun sama, iaitu 0.015 mol. So kita bolehlah cari delta H. Delta H dia equal to perubahan haba bahagi bilangan mol kan. So berapa perubahan dia haba dia? 1512 joule. Dan bilangan mol dia 0.015 mol. Bahagikan dan then akan mendapat 100,800 joule. Kalau tengok kat sini, untuk perubahan haba, unit dia memang akan guna joule. Tapi untuk delta H, unit dia kena dalam kilojoule per mol. Yang ni joule per mol kan. Dia mesti dalam keadaan kilojoule per mol. So apa awak perlu buat? Awak bahagi dengan 1000. So awak akan dapat 100.8 kilojoule per mol. So tapi tak terhenti kat sini je. Kena ingat, ini adalah haba pemendakan, heat of precipitation. Dia adalah sejenis exothermic reaction ataupun tindak balas exothermic. So awak kena letak apa? Awak kena letak negatif dekat depan dia. So akhir sekali awak buat delta H equal to negatif 100.8 kilojoule per mol. So ini adalah jawapan dia, 100.8 kilojoule per mol. So ini adalah heat of precipitation, haba pemendakan. So secara kesimpulannya, penting awak kena tahu equation untuk delta H, equation untuk perubahan haba. So kalau ikut step by step, first step awak buat balance equation yang seimbang. Step nombor 2, cari apa itu MC theta. Buat M, cari M. C dah bagi, and then kita cari theta. Dah dapat MC theta, kita cari number of mol. So ni step nombor 3, cari number of mol. Kenapa kita nak cari number of mol? Sebab delta H equal to perubahan haba bagi bilangan mol, heat change bagi number of mol. Dah dapat delta H, kena pastikan dia punya unit adalah kilojoule per mol, dan jangan lupa letak negatif di bahagian depan dia. So itu adalah satu daripada 4 haba tindak balas yang awak kena tahu untuk chapter termokimia. Sekian, terima kasih.